Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 14 Syakban 17 Mac bersama saya Ardi Herman Marzi dan seterusnya tajuk utama untuk malam ini. Solat tanpa penjarakan di wilayah Persekutuan 1 April. Juga pengeluaran KWSP tanpa keperluan mendesak wajib zakat. Seorang suri rumah dihadapkan ke Mahkamah Session Teluk Intan hari ini atas pertuduhan membunuh anak perempuannya berusia 2 tahun minggu lalu. Tertuduh Tang Pui Ling, 33 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibaca hidung, dagu dan cuping telinga kanan selain luka di belakang telinga kiri dan belakang kepala. Terdapat juga kesan luka besar pada lengan kanan, jari kelingking dan telunjuk tangan kiri serta luka koyakan pada celah jari telunjuk dan jari hantu kiri. Seorang penarik kereta terlepas daripada tali gantung hari ini apabila Mahkamah Tinggi Kota Baru melepas dan membebaskannya daripada pertuduhan membunuh seorang kontraktor 11 tahun lepas. Hakim Datuk Wan Ahmad Farid Wan Saleh membuat keputusan itu ke atas Syaiful Afikin Muhammad Firuz, 46 tahun, selepas mendapati pihak pembelaan berjaya menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes berkenaan di akhir pembelaan. Mengikut pertuduhan, tertuduh bersama-sama seorang yang masih bebas didakwa membunuh Sau Yu Siang, 68 tahun, di Kampung Pak Jah, Tumpat kira-kira pukul 8 malam sehingga 10 malam pada 3 Oktober 2011. Syaiful Afikin didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman mati jika sabit kesalahan. Tertuduh yang berpakaian penjara serba putih kelihatan tenang semasa keputusan penghakiman dibacakan. Media sebelum ini melaporkan Yu Siang ditemui mati dengan kepalanya dibungkus dengan kain manakala kedua-dua belah tangan diikat ke belakang di kebun di Kampung Kubang Palas, Binjai, Kota Baru. Mayat lelaki itu dijumpai sepasang suami isteri ketika mereka sedang mengutip sayur-sayuran di kebun itu. Sebelum ini, tertuduh turut dilepaskan dan dibebaskan terhadap pertuduhan memiliki kerambit tanpa kebenaran di mahkamah yang sama Mei tahun lalu. Polis membongkar satu lagi aktiviti pengedaran dadah jenis ganja dan syabu dengan penangkapan 2 lelaki tempatan dalam serbuan berasingan pada 15 Mac lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Ayub Khan Maidin Piche, berkata modus operandi sindiket itu adalah menyelundup masuk dadah jenis ganja melalui sempadan utara Semenanjung Malaysia, Thailand untuk pasaran Lembah Kelang. Menurut Datuk Ayub Khan, sindiket dipercayai mula aktif sejak awal bulan ini. Hasil serbuan JSJN berjaya merampas seberat 468.8 kilogram dadah disyaki jenis ganja dan 10 kilogram dadah disyaki syabu yang dianggarkan bernilai 1.53 juta ringgit. Jelasnya taktik menyeludup masuk dadah ganja ini dipercayai seperti sindiket menyeludup masuk beras. Untuk makluman rakan media juga, kita percaya dadah ini adalah ganja yang kita rampasnya dah daripada Laos, dibawa masuk menuju utara Semenanjung, dan kalau mengikut trendnya pada bulan Mac dan bulan Oktober pada kebiasaannya adalah musim menuai. Tapi sekarang tuan-tuan di Laos sepanjang tahun aktiviti menuai ini dijalankan. Sebab tu kita lihat banyak belakangan ni banyak rampasan yang JSJN buat di sempadan utara negara Malaysia, tuan-tuan, melibatkan dadah jenis ganja, tuan-tuan. Bekalan dadah ini boleh digunakan untuk 987,000 penagih tegar. Suspek berusia 31 dan 47 tahun direman selama 7 hari mulai 16 Mac 2022 hingga 22 Mac bagi membantu siasatan. Saringan awal polis mendapati kedua-dua suspek yang ditangkap positif dadah. Semakan rekod jenayah juga mendapati seorang suspek mempunyai satu rekod lampau. Polis turut menyita pelbagai aset sindiket yang dianggarkan bernilai lebih RM88,000. Kes disiasat di bawah Seksyen 39B ADB 1952. Solat berjemaah di semua masjid dan surau di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan
benar dilaksanakan tanpa penjarakan fizikal atau saf dirapatkan berkuat kuasa 1 April 2022. Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi, Datuk Muhammad Ajib Ismail berkata ketetapan baru itu telah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan selaras dengan pengumuman kerajaan berkaitan fasa peralihan ke endemik. Jelas Datuk Muhammad Ajib, jemaah digalakkan membawa sejadah sendiri dan kehadiran ke masjid dan surau dibenarkan tanpa had umur kepada yang telah menerima vaksinasi COVID-19. Selain kebenaran solat tanpa penjarakan, Jawi turut mengumumkan beberapa ketetapan baharu berhubung aktiviti pengimarahan di masjid dan surau pada bulan Ramadan. Masjid dan surau dibenarkan untuk melaksanakan solat sunat tarawih 20 rakaat pada bulan Ramadan, manakala Qiyamul Lail dibenarkan untuk diadakan di masjid dan surau mulai tengah malam. Majlis berbuka puasa, moreh dan sahur dibenarkan untuk diadakan di masjid dan surau dan makanan digalakkan untuk disediakan secara berbungkus. Turut dibenarkan aktiviti tadarus Al-Quran di masjid dan surau serta boleh dilaksanakan pada mana-mana waktu yang bersesuaian dalam bentuk kumpulan kecil. Ujar beliau, semua kebenaran tersebut adalah tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Dalam pada itu, warga emas dinasihat mendapatkan vaksin dan dos penggalak COVID-19 sebagai perlindungan diri terutama menjelang Ramadan ini. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar menerusi ciapan di Twitter beliau hari ini berkata pengambilan suntikan tersebut amat penting kerana pada bulan puasa nanti ramai warga emas dijangka keluar ke masjid untuk menunaikan solat sunat tarawih. Keberkesanan vaksin kita semua tahu berkurang selepas beberapa bulan dan dos penggalaklah yang mampu meningkatkan semula atau top up immunity mereka untuk mengelakkan mereka dari gejala serius COVID seperti masuk ke ICU atau kematian. Ramadan dah dekat. Kita mahu mereka selamat bila mereka pergi ke bazar Ramadan, pergi solat tarawih dan juga nanti apabila berkumpul untuk kita menyambut hari raya. Dalam ciapan itu, Khairi turut memaklumkan sebanyak 105 kematian COVID-19 dilaporkan semalam dan warga emas yang tiada vaksinasi atau dos penggalak adalah golongan yang amat berisiko tinggi. Berdasarkan graf dalam ciapan tersebut, data bagi setiap 100,000 populasi mengikut status vaksinasi semalam menunjukkan kematian tertinggi dicatatkan golongan yang tidak divaksinasi bagi setiap peringkat umur. Baik, sekejap lagi pengeluaran KWSP, apa kata rakyat? Masih bersama berita Al-Hijrah, pengeluaran caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP perlu mengambil kira pencarum yang benar-benar layak dan sedang terdesak meneruskan kehidupan ketika ini. Penganalisis Ekonomi Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata semua pihak harus melihat kepada hakikat sebenar jumlah simpanan ahli pada masa ini. Namun saya juga bersetuju dengan permintaan Perdana Menteri bahawa peluang ataupun kemudahan ini harus digunakan oleh mereka yang amat memerlukannya, yang betul-betul terdesak. Dan bagi mereka yang tidak mempunyai keperluan, dinasihatkan untuk kekal mengekalkan caruman mereka di dalam KWSP tersebut. Ini kerana kalau kita melihat statistik KWSP yang terkini, 6.1 juta ahlinya ataupun melebihi separuh daripada jumlah ahlinya sebenarnya mempunyai simpanan yang kurang daripada RM10,000 dan lebih kurang 2.6 juta ahlinya mempunyai simpanan kurang daripada RM1,000. Tambah Profesor Dr. Ahmad Razman, bagi pencarum yang mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000, golongan itu masih lagi boleh dibantu melalui pelbagai saluran bantuan serta inisiatif lain seperti yang diumumkan dalam bajet 2022.
Namun bagi mereka yang tidak layak menerima bantuan seperti M40 yang terkesan dengan situasi semasa dan memerlukan wang serta tiada lagi pilihan lain, mereka boleh keluarkan duit KWSP bagi tujuan tertentu untuk jangka masa yang singkat. Namun pencarum perlu faham memandangkan tabung tersebut adalah simpanan untuk kegunaan pada masa depan. Mengulas lanjut, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman berkata, KWSP menjangkakan sebahagian besar pencarum tidak akan dapat mencapai simpanan yang cukup apabila mereka bersara kelak. Ini kerana katanya lebih separuh pencarum berusia 54 tahun ketika ini mempunyai simpanan kurang RM50,000 dan keadaan itu akan memberi kesukaran untuk mereka hidup dengan selesa selepas bersara. Beliau dalam pada itu mengharapkan individu yang ingin mengeluarkan caruman tersebut diberi khidmat bimbingan dan nasihat bagi memastikan pengeluaran tersebut dapat dioptimumkan daripada disalahguna atau dimanfaat pihak lain. Mungkin ada sebilangan individu yang mahu menjadikan KWSP ini sebagai satu-satunya punca bagi meneruskan kelangsungan hidup seperti untuk membayar hutang ataupun membeli keperluan sekolah dan sebagainya. Saya kalau boleh mengharapkan juga bagi mereka yang ingin mengeluarkan caruman daripada skim Citra ini diberi juga khidmat bimbingan ataupun nasihat oleh pihak KWSP ataupun mana-mana agensi kerajaan lain seperti AKPK untuk memastikan bahawa jika pengeluaran itu mahu dibuat atas maksud tertentu, ianya akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Semalam Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kerajaan bersetuju meluluskan pengeluaran khas KWSP sebanyak RM10,000. Namun penjelasan lanjut mengenai pengeluaran itu akan dimuktamadkan tidak lama lagi. Dan pada itu, rata-rata rakyat Malaysia menyambut baik pengumuman kebenaran pengeluaran KWSP semalam, namun tidak kurang juga individu yang memilih untuk tidak mengeluarkan wang KWSP mereka demi kestabilan kewangan setelah bersara kelak. Rata-rata mereka yang memilih untuk tidak mengeluarkan wang KWSP kali ini menyifatkan keadaan kewangan mereka sekarang lebih stabil berbanding ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Kalau saya rasa cukup kot untuk yang 2 kali peluang tu. Untuk yang ni saya tak keluar kot. Sebab saya rasa tak ada keperluan yang mendesak untuk saya keluarkanlah. Kalau bagi saya, kalau sekarang kita sudah ekonomi sudah stabil, bagi saya sekarang tidak perlulah buat begitu sebab macam saya masih muda, untuk masa akan datang nanti kalau macam saya sudah tua, okey baru dapatlah keluaran gitu. Sementara itu bagi pencarum yang menyokong pengeluaran wang KWSP kali ini, langkah tersebut amat melegakan rakyat, terutamanya yang terkesan akibat bencana alam kebelakangan ini. Bagi saya untuk pengeluaran KWSP ni bagus sangatlah. Saya sokong sangat sebab banyak orang yang tengah susah ni, inilah masa untuk membantu mereka. Kalau bila yang banjir, kereta hilang, segala-galanya tak ada, so ni have to be balik semula lah kan untuk buat. Bagus sangat. Saya setuju sangat. Kalau saya sekarang ni alhamdulillah masih stable lagi, so mungkin saya tak akan keluarkan lah untuk sekarang ni. Tapi kalau benda ni baguslah untuk yang sangat memerlukan, seperti sekarang ni kan banyak kes-kes banjir apa semua, mesti rakyat perlukan kewangan yang lebih lah, so baguslah untuk rakyat sebenarnya. Baik, pembayaran zakat KWSP sebanyak 2.5% adalah wajib ke atas individu yang membuat pengeluaran KWSP berjumlah RM10,000. Seperti yang dibenar kerajaan bermula 1 April nanti, menurut pengurus unit kanan syariah dan antarabangsa PPZ Mawib Ahmad Husni Abdul Rahman, pembayaran di bawah zakat harta itu adalah dituntut hanya bagi individu yang membuat pengeluaran secara suka-suka tanpa ada bebanan dan masalah kewangan. Bagi individu yang membuat pengeluaran KWSP secara suka-suka ataupun kerana telah mendapat keizinan berbuat demikian, namun mereka tidak menghadapi sebarang masalah dari sudut bebanan keuangan, ekonomi ataupun bebanan hutang dan seumpamanya, maka bagi mereka ini diwajibkan untuk membayar zakat daripada pengeluaran KWSP yang telah dibuat, dan ketika itu pengeluaran tersebut
adalah tertakluk kepada zakat berjumlah 2.5%. Bagaimanapun beliau menjelaskan pembayaran tersebut tertakluk kepada kerelaan dan keadaan individu berkenaan selain keputusan yang dibuat berdasarkan timbang tara serta pemerhatian individu tersebut terhadap wang simpanan atau jumlah simpanan KWSP yang masih ada. Jelasnya lagi bagaimanapun pembayaran zakat adalah tidak wajib bagi individu yang membuat pengeluaran wang tersebut atas keperluan sumber pendapatan yang mendesak. Jika pengeluaran dibuat oleh individu terbabit melibatkan pengeluaran yang berkaitan dengan meneruskan kehidupan ataupun disebabkan oleh desakan ekonomi dan seumpamanya, maka pengeluaran yang sebegini tidak dikenakan zakat. Antara syarat pengecualian ialah individu tersebut benar-benar berdepan masalah pendapatan dan menggunakan wang tersebut untuk meneruskan kehidupan, golongan yang masih mempunyai hutang yang perlu dilangsaikan dengan segera serta pengeluaran yang digunakan untuk keperluan-keperluan asas atau mustahak seperti perubatan, pendidikan dan seumpamanya. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM sejak awal penubuhannya pada tahun 1997 sehingga kini kekal terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bercakap ketika sesi soal jawab menteri di Parlimen hari ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Idris Ahmad berkata apa yang dilaporkan oleh pihak media tentang kedudukan JAKIM sebelum ini adalah kurang tepat. Kekeliruan yang dilaporkan oleh pihak media telah diperbetulkan oleh kenyataan rasmi daripada penyimpan mohor besar Raja-Raja pada 12 Mac 2022. Mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-258 telah membuat ketetapan bahawa salah seorang dari raja pemerintah wajar memenuhi peranan dan tanggungjawab sebagai pengurusi Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal Islam MKI selama tempoh 2 tahun secara bergilir-gilir, sementara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dilantik sebagai timbalan pengurusi MKI. Tambah beliau, fungsi utama JAKIM di bawah Jabatan Perdana Menteri adalah untuk memperkasa penggubalan dan penyeragaman perundangan Islam di Malaysia, mengukuhkan penyelarasan pentadbiran Islam di seluruh negara dan memantapkan penyelarasan dan pembangunan pendidikan Islam di peringkat negeri dan persekutuan. Kesemua fungsi ini adalah sejajar dengan peranan JAKIM sebagai setiausaha dan urus setia MKI yang terletak di bawah Majlis Raja-Raja. Pengurus dan pentadbir masjid di negara ini diingatkan sentiasa jujur dan penuh integriti terutama dalam hal berkaitan pengurusan kewangan bagi mengemarahkan institusi masjid. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Datuk Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata sama ada sumber kewangan itu daripada bantuan kerajaan mahupun sumbangan masyarakat, ia perlu diberi penekanan dan diurus dengan kaedah terbaik. Saya menyeru juga kepada seluruh pentadbir Jabatan Kemajuan Masjid agar sumbangan masyarakat itu dimanfaatkan sebenar-benarnya untuk pengimarahan masjid, sama ada untuk program ataupun proses penambahbaikan. Jika ada kerosakan-kerosakan kecil yang boleh dibiayai oleh masjid sendiri, mengapa perlu menunggu bantuan ataupun tajaan daripada kerajaan? Datuk Dr. Sirajuddin ditemui media selepas konvensyen Hala 7 Pengurusan Masjid Peringkat Kebangsaan 2022 yang dirasmikan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun di Seremban. Pada majlis itu, Datuk Seri Aminuddin berkata, kerajaan negeri menyasarkan 100 daripada 303 masjid di negeri itu akan menjadi pusat pembangunan umat terbaik menjelang 2024. Kita ada masjid yang boleh menaung masjid yang lain. Contohnya masjid di bandar menaung masjid lain. Ini pun telah kita laksanakan. Dan kita nak melihat bahawa ini menjadi contoh mempercepatkan proses, dan sekarang kita lihat kalau masjid di bandar itu perkembangannya cepat. Tetapi masjid di kampung ada masalah dengan jemaah yang agak terhad, kewangannya. Ya, jadi ini yang kita pilih 100 dulu supaya dia boleh menjadi turning point kepada masjid-masjid lain.
Ketika ini, kata beliau, kerajaan negeri sedang menyiapkan 10 buah masjid baru di negeri itu dengan membabitkan peruntukan keseluruhan berjumlah 64.5 juta ringgit. 6 buah masjid dibina dengan peruntukan kerajaan negeri, manakala 4 lagi dibina dengan peruntukan persekutuan. Masjid tersebut akan dibina di beberapa kawasan termasuk di Jelebu, Jempol dan Seremban dan dijaga siap pada tahun 2023. Jepun bergegar. Islamic Relief Worldwide menyasarkan €500,000 bagi tabung kecemasan untuk pelarian Ukraine. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Islamic Relief Malaysia (IRM), Zairul Shahfuddin Zainal Abidin, bantuan kecemasan itu akan disalurkan dalam bentuk makanan, ubat-ubatan dan keperluan penting yang lain agar pelarian Ukraine yang terkesan akibat perang Ukraine-Rusia dapat meneruskan kehidupan. Menurut Zairul Shahfuddin lagi, meskipun Islamic Relief Worldwide berdepan kesukaran untuk menyalurkan bantuan ekoran konflik peperangan dan keadaan negara yang masih tidak stabil, namun pihaknya sedaya upaya berhubung dengan badan bukan kerajaan NGO yang terdapat di negara bergolak itu untuk menghantar bantuan kepada pelarian Ukraine. Okey, untuk kes Ukraine sebenarnya pihak ibu pejabat kita sudah pun commit. Kita sudah pun memberikan penegasan untuk melakukan bantuan. Tapi buat masa ini kita berhubung oleh kerana kita tidak ada pejabat operasi di Ukraine, kita sedang berhubungan dengan 2 daripada NGO rakan kami yang reliable, iaitu Save the Children dan juga People in Need. Islamic Relief Malaysia kita meletakkan sasaran buat masa ini RM100,000 lah. Tetapi dari segi secara keluarga Islamic Relief seluruh dunia, saya rasa dalam €500,000 macam tu. Ya. Jelasnya, pelancaran kutipan dana bagi tabung kecemasan khusus buat pelarian Ukraine itu telah dilancarkan sejak 2 minggu lalu, susulan menyedari penderitaan yang dialami rakyat Ukraine yang tidak bersalah menjadi mangsa akibat peperangan yang berbunca daripada konflik politik antara Ukraine dan Rusia. Beliau berkata demikian selepas mengagihkan sumbangan bubur lambuk kepada kaki tangan TV Al-Hijrah bagi program My Singgah Ramadan bersama media di pusat penyiaran TV Al-Hijrah di Ibu Negara siang tadi sambil dibantu Ion Automat Glenmarie. IRM menyasarkan bantuan rezeki Ramadan kepada 44,000 penerima bernilai RM2.3 juta tahun ini. 2 maut selepas gempa bumi 7.3 skala Richter menggegarkan pantai timur Laut Jepun di luar Fukushima tengah malam tadi, manakala 94 lagi cedera termasuk 4 parah. Gempa bumi itu boleh dirasai sehingga ke Tokyo yang berjarak 275 km. Bangunan bergegar dan ratusan kediaman terputus bekalan elektrik selama lebih sejam. Pihak berkuasa Jepun pada mulanya mengeluarkan amaran tsunami sebelum menariknya semula. Gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 60 km sekaligus mencetuskan rasa bimbang kepada penduduk mengenai tragedi tsunami sebelum ini. Kejadian 11 Mac 2011 mencetuskan tsunami dan meragut banyak nyawa selain menjadi satu daripada bencana terburuk di Jepun. Di Amerika Syarikat, seorang wanita warga emas berketurunan Asia cedera parah selepas diserang lelaki tidak dikenali ketika cuba memasuki lobi bangunan pangsapurinya di New York. Jabatan Polis memaklumkan mangsa ditumbuk lebih 125 kali di bahagian kepala dan muka serta dipijak sebanyak 7 kali sebelum diludah oleh lelaki berkenaan. Suspek dikenali sebagai Tamil Esko, 42 tahun, didakwa menggunakan kata-kata kesat berbaur perkauman
sebelum bertindak menyerang mangsa berusia 67 tahun. Ketika kejadian, mangsa dalam perjalanan pulang ke rumah apabila ternampak suspek berdiri di hadapan bangunan pangsapurinya. Suspek didakwa melontarkan kata-kata kesat berbau rasis, namun mangsa tidak mengindahkannya lalu memasuki bangunan pangsapurinya. Ketika mangsa cuba membuka pintu untuk memasuki lobi, Esko didakwa menghampiri wanita itu dari belakang dan menumbuk kepalanya beberapa kali sehingga dia rebah ke lantai. Mangsa dilaporkan mengalami kecederaan di bahagian kepala, muka, patah tulang dan pendarahan otak. Suspek ditahan dan didakwa atas 2 tuduhan iaitu cubaan membunuh dan melakukan serangan tahap 2. Sejak pandemik COVID-19 bermula, ribuan warga Amerika berketurunan Asia di Amerika berdepan serangan perkauman. Pencari kerja yang ingin mendapatkan perkhidmatan padanan pekerjaan kini boleh menghadirkan diri terus ke pusat-pusat My Future Jobs di seluruh negara. Seperti di Pejabat Perkeso, Pusat Transformasi Bandar UTC dan juga Pusat Satelit My Future Jobs di kawasan luar bandar dan Institusi Pengajian Tinggi Awam dan Swasta. Baik, sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa menyaksikan Tycoon Muda episod 4, 9.30 malam ini dengan tasking Batik versus Songket. Dan jangan lupa ikuti berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan juga TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Adi Rahman, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.